bertanding menang bukan cara yang betul. 1/3 saja, 2/3 lagi legal. 1/3 saja yang tidak mengikut undang-undang. Sepatutnya 1/3 lah yang undang-undang yang balik. Tapi mahkamah kata oleh kerana 1/3 tidak mengikut undang-undang, maka seluruh parlimen dibubarkan. Apa cerita ni? Satu saja kerana memang kaum muslimin menang balik sangat di parlimen. Itu saja. Maka saya sebut ini perancangan tak main. Saya sebut kenapa rakyat pada ditahan? Pertama, nak minta supaya tentera tarik balik pembubaran parlimen. Parlimen baru mengundi 5 bulan. Dari 5 bulan ni ada anak boleh jalan. Orang anak 5 bulan dia boleh jalan tak? Tak boleh lagi 5 bulan. Bubar parlimen. Duit dah habis juta lah. Wah, bila raya, tiba-tiba habis begitu saja. Tak boleh. Pertama kena tarik balik pembubaran parlimen. Yang kedua, rakyat minta ditahan sekarang ini supaya tentera tarik balik cadangan pindaan perlembagaan tadi yang membuang keistimewaan presiden. Minta tu. Yang ketiga ialah supaya menghapuskan undang-undang yang membenarkan kerajaan membenarkan kepada polis dan tentera menangkap rakyat sewena-wena. Dia buat oleh undang-undang. Kemudian bawa ke mahkamah. Hakim kata kalau ketiga ini tidak sah dan kerajaan kena tak balik undang-undang. Selesai saja. Dua lagi tuntutan rakyat yang tidak diperkenankan sampai hari ini. Dan mereka akan terus ditarik sehingga dua lagi tuntutan mereka yang akan selesai. Sebagai semua, saya sebutnya terakhir itu maknanya kesan je lah. Bila mana berlaku pada ikhwan Taliban kerajaan, tiba-tiba berlaku pula krisis petrol, minyak, krisis aish, semua sekali orang melihat inilah dia ikhwan tak boleh nak buat apa. Maka sekali mereka marah dan sedikit terkesan kepada apa yang berlaku dalam presiden ini dan penipuan dan sebagainya tadi lah. Dr. Musli yang tidak ada pengalaman sebelum ini berbanyak masyarakat, dia orang melihat itu. Maksudnya ada kata ahli bait, masyarakat ahli bait, saya pun dengar itu juga. Dia ni ahli bait, bukan ahli bait sama Ali dah. Ahli bait Rasulullah lah. Sama ada daripada Hasani atau Husaini. Jadi dia pun mendapat sokongan katanya salah satu kerana dia ni maknanya daripada ahli bait. Wallahualam betul atau tidak. Cuma tak jadi mana. Sebab dia Mesir ni terlalu ramai. Kalau kita tengok ada kalangan kadang-kadang bawa kita tuan rumah kita pun ada bertemu dengan Hasan Husaini. Jadi dia perkara masyarakat Arab ni perkara biasa. Jadi semua tapi tengok bini dia tak tukar aurat. Kalau bini tak tukar aurat terlibat dengan pembunuhan rakyat ahli Sarawak, baru ni pula pokok dia baru pula sebelum dia lagi itu sahabat sekalian, Jabatan Pokok Negara pokok siasatan terhadap masyarakat menipu lebih kurang 114 hektar tanah di Damaskus. 114 hektar tanah menipu dapat. Tak sayang bagi kepada anak-anak 114 hektar tanah bagi dia lagi. Jadi sesemua kesimpulan saya nak buat pada hari ini. Yang pertama dan terakhir, bahawasanya kemenangan Islam kamu kita tengok hari ini orang kata ramai betul Ustaz Rosli kata ada kalangan orang lain dulu. Saya kira ada orang lain dulu. Dia tidak bergembira dengan kemenangan Muslim. Saya tahu orang bagi link kepada saya, Ustaz tolong komen. Saya tak komen. Saya malah komen sebab malah kalian kawan dia. Dia tidak bergembira dengan kemenangan Islam. Tak apa, tak ada masalah. Dia boleh bersoal adakah kemenangan Muslim kemenangan Islam. Sebab dia kata masyarakat itu Islam. Nak kira begitu Islam apa? Orang dulu Islam. Sebab adakah kita nak terima dengan rasuah, dengan penilaian yang ada mana? Maka ini sahabat sekalian mata. Soal itu saya nak sebut manhaj al-azhar. Saya semua ini orang ramai dia. Bila sebut manhaj al-azhar, tak masuk kanan, tak datang sebelah kiri. Ini masalah. Azhar bawa wasatiyah, betul. Berhasil kesederhanaan wasatiyah. Persoalannya saya nak tanya, apa yang dia faham tentang wasatiyah dengan wasatiyah sebenar azhar? Sama betul. Betul hari ini. Maka orang lihat saudara Al-Azhar ini tak masuk sebelah kanan, tak masuk sebelah kiri, duduk tengok-tengok. Mari tanya hukum Ustaz, tak arah ke halan, puluh, tak mundi, macam ni, halan ke halan. Boleh kita jawab, saya tengah-tengok. Apa itu rakyat keliru? Rakyat kena diperjelaskan, boleh kata tidak macam ini boleh. Maka tidak ada istilah Al-Azhar, bahawa mana-mana Al-Azhar maksudnya tapi ramai rakyat dan juga orang kita terkeliru dengan manhaj Al-Azhar yang besar kepentingan ini. Jadi semua kemenangan Islam maka masanya lama maka ini perlu kepada kesabaran.
Hari ini sahabat sekalian, masa Imam Syekh Hasan Banna mengasaskan bagi berjumpa anak kita. Lama anak kita tak menang lagi. Bagi berjumpa kita. Tak menang lagi cucu kita. Sulit seluruhnya. Ia akan mencapai hasil nikmat perjuangan daripada orang-orang muslim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Syukur kepada Allah yang kemenangan Dr. Mahmud ini. Sedang sebut kemenangan Dr. Mahmud ini kemenangan Islam. Bukan kemenangan rakyat, bukan kemenangan revolusi, kemenangan Islam. Dan sahabat-sahabat kita di Palestin bergembira atas kemenangan ini. Ini bukti bahawa kemenangan muslim, kemenangan Islam. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih di atas penerangan daripada Ustaz Walid. Sama-sama dapat ni dapatlah mengenai ia majoriti pihak kepada Nabi. Dan kemenangan Islam ini bukannya satu perkara yang senang. Jadi anda teruskan kepada soalan akhir kepada kita yang dua, kepada Ustaz Marwan. Adakah kemenangan ikhwan muslim ini memberikan laluan kepada sistem khalifah untuk terbentuk semula? Boleh Ustaz jelaskan sedikit berkenaan dengan krisis ini yang berlaku antara kerajaan Turki dan juga Syria. Jadi boleh Ustaz jawab soalan ini dan juga sebelumnya menggunakan wacana kita pada malam ini. Pada tempat tersebut. Untuk akhirnya secara ringkas, bermula daripada kita bincang berkenaan dengan tajuk forum pada malam ini berkenaan dengan politik Mesir dan masa depan umat Islam. Tajuk ini telah memberi satu pemahaman kepada kita bahawa politik Mesir ini dia memberi satu efek yang besar pada masa depan umat Islam, pada masa depan dunia Islam dan dunia Arab khusus. Dan anda sebut berkenaan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh unsur Islam untuk menafikan kemenangan golongan Islam. Betul, Islam mengajak kepada umat Islam sujud syukur, mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemenangan golongan Islam. Memang bolehlah yang semua sama ini memang boleh bagi yang kita bersyukur. Orang tidak senang kemenangan Islam. Islam mengajak supaya kita bersyukur di atas nikmat kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam. Kenapa kerana ini adalah janji? Cuma di sana ada satu perkara yang perlu juga untuk umat Islam lihat supaya kita reka dengan kemenangan sehingga kita lupa apa yang dirancang oleh musuh Islam. Seperti yang anda sebut, kebobrokan yang dirancang oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim syaqqa." Susah perjuangan. Perjuangan untuk menegakkan Islam bukan senang. Kalaulah ada ikhwan muslim sejak 1928 berjuang baru 2011 merasai mencapai nikmat kemenangan, maka ini membuktikan kepada kita untuk mencapai kemenangan Islam, untuk melihat kemenangan Islam bukan mudah. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita bahawa kemenangan yang telah dicapai oleh umat Islam di Mesir, di Tunisia, di Turki baik, di Malaysia insyaAllah bukan mudah. Tapi benda ini bukan mustahil. Ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanam oleh Nabi SAW dalam jiwa para sahabat. Nabi SAW tanam dalam jiwa para sahabat perlu ada satu keyakinan bahawa satu ketika nanti bahawa Islam akan memimpin dunia. Anda suka bawa satu kisah berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Anda sentiasa bawa, anda sentiasa cerita. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat Nabi yang begitu yakin dengan satu sabda Nabi SAW berkenaan dengan pembebasan kota Konstantinopel, sehingga tak setiap usaha yang dilakukan oleh para sahabat untuk pergi membebaskan kota Konstantinopel diikut oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana dia yakin walaupun kota Konstantinopel susah untuk dibebaskan,
Tapi dia yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Suatu hari nanti walaupun susah, alaihi musyaqqa, berat. Perjuangan Islam ni rasa malah, kadang-kadang nak hidup susah. Tapi perakhirnya Islam akan mendapat kemenangan juga satu ketika. Dan satu hadis Nabi SAW yang mana rasa perlu kita hadap, perlu kita semakkan dalam diri berkenaan dengan fasa pemerintahan. Benda ni memang tidak boleh lari daripada apa yang berlaku sekarang ni. Harap spring baik, kebangkitan umat Islam baik, dan juga hadis berkenaan dengan fasa pemerintahan yang disebut oleh Nabi SAW. Satu ketika sama Nabi duduk dalam satu harakah berbincang. Sahabat-sahabat bangun, wahai sahabat yang ada sini, aku ni pernah dengar dah satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan umara, berkenaan dengan kepimpinan. Lalu sahabat diam. Lalu bangunlah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Huzaifah al-Yaman. Huzaifah sebut, aku pernah dengar khutbah daripada Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda berkenaan dengan umara. Qul ya Huzaifah al-Yaman, katakanlah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebut kepada kami dengar. Lalu Huzaifah al-Yaman sebut, Nabi SAW sebut fasa pemerintahan yang akan berlaku pada umat Islam ada dua fasa. Yang pertama nubuwah, ada cerita secara ringkas. Yang keduanya mulkun abdul, pemerintah yang menggigit. Yang ketiganya adalah mulkun jabbar, pemerintah yang berkuasa zalim, rejim. Dan satu fasa pemerintahan yang Nabi SAW sebut akan kembali juga, iaitu manhaj al-minhaj nubuwah. Ini keyakinan yang kita kena letak dalam diri kita, seperti mana yang diletak oleh Abu Ayyub al-Ansari, bahawa konten-konten tersebut akan dibebaskan. Islam akan menang. Walaupun yang mana cerita tadi tentu buat satu pakatan, buat honda untuk kekalkan keistimewaan dia, tapi satu hari nanti Islam akan memerintah juga. Dan berkaitan dengan isu yang ada pilihan juga soalan itu lain pasal isu Syiah. Tapi ada kaitan sebenarnya. Kalau sama-sama tengok, Turki merupakan negara yang Islam ni baru bertapak selepas berturun-turun lamanya sekular orang kata membumi di bumi Turki. Sekular panjang selepas jatuh dari Turki Osmania, naik dari Mustafa Kemal Atatürk, umat Islam ataupun masyarakat dari Turki begitu sekular pemikiran hasil daripada apa yang dibawa oleh Kemal Atatürk. Selepas naiknya golongan Islam ini, khususnya sejak akhir-akhir ini, iaitu Erdogan, anda lihat apa yang dibawa oleh Erdogan sekarang ini, dia berjerumus kepada Neo-Osmania. Neo-Osmania ini adalah Erdogan cuba untuk bawa balik apa yang telah dilakukan oleh Turki Osmania dulu, apa yang telah dilakukan oleh Khilafah dulu. Erdogan cuba bawa balik untuk melindungi negara-negara umat Islam yang ditindas. Disebut oleh penganalisis Neo-Osmania. Kalau tahu secara ringkas, boleh cari apa itu Neo-Osmania. Dan kalau apa yang berlaku di Syria sekarang ini berlaku krisis antara Turki dengan Syria. Dan baru beberapa hari tahun ini Turki telah letak tentera dia di sempadan Syria. Sahabat-sahabat, sebenarnya bagi menurut pemerhatian adalah Turki telah lama nak serang Syria sebenarnya. Oleh kenapa? Kerana dia lihat Syria ni begitu masyarakat begitu jahat, begitu zalim, dibuang kepada rakyatnya. Sebenarnya kalau ikut lagi akal, Turki sebenarnya nak lama dah tentu. Cuma Turki lihat ada dua perkara yang perlu mereka timbangkan. Tapi selepas berlaku peristiwa beberapa minggu lepas itu, kabar terbang pesawat udara Turki yang ditembak jatuh oleh kerajaan Syria, rejim Bashar. Mana nampak Erdogan kalau boleh istilahkan cuba cari pasar dengan Syria. Kalau boleh anda istilah, cuba cari pasar untuk campur tangan ataupun cuba untuk menyokong kebangkitan rakyat dari sudut ketenteraan. Neo-Osmania dicuba hantar bantuan. Kali sebelum ni Turki telah beri bantuan dari sudut
pelarian di perbatasan di sepadan antara Turki dengan Syria. Itulah banner kemah pelarian Syria diletakkan di sepadan Turki. Tapi anak-anak sejak akhir ini Turki rasa perlu untuk dia menekan kezaliman yang dilakukan oleh negeri masyarakat yang dibantu oleh Rusia, yang dibantu oleh China, Hezbollah, Iran dan sebagainya, perlu untuk lebih agresif. Kerana apa yang berlaku di Syria, sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat tengok gabung hadis, kumpul hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, banyak apa yang berlaku di Syria ada di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan akhir zaman. Nah, sebenarnya kita ini sudah berada di akhir zaman. Bukti-bukti yang berada di Syria baik, di Mesir, kita sedang di Mesir baik, menunjukkan kepada kita bahawa kita sekarang sudah berada di akhir zaman, di akhir pemerintahan, di akhir masa pemerintahan yang disebut oleh Nabi SAW, mulkun jabbar, pemerintahan yang berkuasa. Dan satu lagi masa pemerintahan yang akan dikenapi oleh umat Islam, yaitu mulkun ala minhajin nubuwah. Dan ini yang sedang kita lihat bibit-bibit sinar sekarang di dunia Arab baik, di Asia baik, di Malaysia baik. Cuma persoalan yang sama-sama Anda suka untuk timbulkan persoalan. Apa tugas? Kadang-kadang ada orang suka, Islam menang suka. Itu juga. Tak ada orang rasa dalam diri kita untuk memainkan peranan walaupun di setiap posisi kita untuk jadi orang yang diantara yang menggagas ataupun yang menggerakkan kebangkitan Islam untuk kembali berpasang alam minhaj itu. Gambar Islam menang, semangat. Lanjut. Kalau ada contoh, semua sektor itu ada. Lanjut dia pergi buat kerja-kerja Islam ini ada. Ini muhasabah yang perlu kita letak dalam diri. Moga-moga biarlah kita jadi orang yang menyumbang walau sedikit kepada kebangkitan Islam. Kita lihat Islam naik di dunia Arab, tapi kita tidak pandang bahawa kerja walaupun sedikit kerja yang kita lakukan ini menyumbang kepada kebangkitan Islam di seluruh dunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, benda ini yang perlu kita muhasabah. Perkara yang anda sebut, supaya kita jadi muhasabah, supaya kita balik keluar daripada orang ini, kita ada satu kesedaran. Tengok Islam naik, kita semakin hebat, semakin kuat untuk melakukan beberapa itu. Inilah yang boleh anda buat kesimpulan pada malam ini, supaya kita buat tambah apa-apa. Kita nak faham satu perkara yang anda nak kongsikan kita sahabat. Kalaulah kita nak faham berkenaan dengan isu-isu yang berlaku, kita dapat tidak, kita perlu lihat juga sejarah-sejarah, dan kita perlu lihat juga senario-senario yang di sekeliling negara tersebut. Contoh Mesir, kita tengok sejarah-sejarah apa, kita tengok negara-negara sekeliling supaya kita lebih memahami isu-isu umat yang berlaku. Tidak hanya sekadar di satu tempat saja. Kalau di Malaysia, apa kaitannya dengan kebangkitan Arab? Ini kita boleh, orang yang kita boleh relate kan? Supaya tak nak balik Malaysia ni, Islam yang Mesir. Lepas tu Malaysia dia pakai dia sebagai contoh lah, sebagai contoh. InsyaAllah rasa tidak perasaan yang boleh sekarang boleh buat malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk datang daripada kelemahan, kekurangan ilmu anda. Saya minta maaf kalau ada salah ataupun salah ataupun sama-sama tidak bersetuju dengan pendapat anak. Apabila kita berbincang, semoga Allah Taala merahmati kita semua pada malam ini. Aku mengucapkan anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.